Apabila beliau membuat memohon pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari, difahamkan Speaker Dewan Rakyat mengumumkan bahawa beliau masih lagi ahli parlimen. Baik, Tuan Hani, di sini saya nak bertanya dua soalan, tapi soalan pertama dulu saya bertanya. Okey, contoh, kalau kita sekarang ni kita dekat dengan PRU15, bayangkanlah kalau PRU15 lagi 4 tahun. Tiba-tiba Datuk Seri Najib ni dijatuhkan hukuman bersalah dan memohon pengampunan dalam masa 14 hari, so masih lagi kekal sebagai seorang ahli parlimen. Baik, di sini saya ingin bertanya, adakah tempoh yang sebagaimana, selama mana beliau kekal sebagai ahli parlimen itu dalam tempoh beliau memohon pengampunan diraja itu, dan bagaimana caranya untuk beliau menjalankan tugasan sebagai seorang MP atau ahli parlimen kalau berada di penjara? Baik, dua soalan dalam situ. Baik. Pertama, berapa lama tempohkah yang beliau kena tunggu berkaitan dengan pegangan kerusi tadi disebabkan dia filekan permohonan pengampunan diraja? Nombor satu, jawapannya ada dua keadaan. Baik. Nombor satu, sehingga lembaga pengampunan menjawab permohonan dia. Walaupun dalam masa 2 tahun. Walaupun dalam masa 2 tahun, dalam masa setahun, dalam masa 3 tahun, whatever. Itu pertamanya. Baik. Yang keduanya, atau sehingga parlimen dibubarkan. Ya, kalau parlimen dibubarkan, kita ambil contoh sekarang Najib Razak. Najib Razak buat permohonan pengampunan diraja pada, seperti yang tekan tadi, 2 hari bulan September. Katakanlah pada hari Rabu depan ataupun esok Rabu, katakanlah pada 14 hari bulan September, tiba-tiba Perdana Menteri Ismail Sabri menghadap Tuanku dan membubarkan parlimen. Bila parlimen bubar, kerusi semua ahli parlimen bubar. Maka walaupun telah digantung kerusi Najib Razak, dia bubar sama. Betul. Jadi permohonan pengampunan diraja untuk memegang kursi dia jadi tak relevan. Betul. Cuma tinggal untuk diampunkan dia keluar sahaja. Betul. Jadi itu sebab saya katakan ada dua jawapan. Baik. Yang keduanya, walaupun beliau diberi penggantungan pengosongan kerusi Dewan Parlimen Pekan secara khusus, itu tidak bermakna dia berhak secara automatik hadir prosiding parlimen. Terima kasih atas soalan itu. Sebab ini satu lagi kekeliruan rakyat. Ramai mengatakan macam mana seorang banduan nak dibawa ke parlimen dengan garinya, dengan wardennya, sampai dia kata ahli Dewan Rakyat yang kiri dengan kanan dia kena kosongkan kerusi ke, nak bagi warden duduk sebelah-sebelah? Tidak. Sebab yang pertamanya, kerusi dia masih kekal, tapi tak bermaksud dia automatik berhak pergi parlimen. Baik. Ya? Sebab sama ada dia boleh pergi parlimen atau tidak adalah budi bicara mutlak penjara pula. Baik. Sebab apabila jatuh hukum, dia di bawah seliaan penjara. Segala benda macam kita dah lihat, dibawa ke mahkamah, dibawa ke hospital dan sebagainya, di bawah seliaan penjara, mengikut budi bicara mereka, ikut akta penjara dan regulasi penjara yang ada. Jadi mereka akan tentukan, maaf, kami tidak akan bawa kepada awak kepada penjara sebab awak menjalani hukuman walaupun awak ahli parlimen. Rakyat akan tanya, boleh ke? Kenapa tak? Bila parlimen bersidang, saya nak tanya rakyat tengok balik video-video. Bila parlimen bersidang, adakah 222 orang ahli setiap-tiap hari hadir parlimen? Tidak. So pada masa bersidang pun Najib Razak pun tidak pernah hadir semua persidangan. Kenapa bila dia duduk dalam baru dia nak minta nak hadir? Nak tekankan dia kena hadir? No. Budi bicara mutlak penjara. Dan kalau penjara tak benarkan, Najib nak cabar boleh, dia boleh bawa isu tu ke mahkamah. Biar dia hujah, menghalang hak asasi dia sebagai ahli parlimen, menghalang hak demokrasi dia, hak asasi di bawah perlembagaan, apa sekalipun, biar dia hujah dan biar mahkamah buat keputusan. Dan perkara ini pernah berlaku walaupun fakta dia tidak hampir sama. Baik. Tidak sama 100%, tapi hampir sama, iaitu persekitaran tahun 2008 apabila berlakunya pilihan raya umum tahun 2008, tak silap saya bulan Mac. Pada masa itu ahli Dewan Undangan Negeri, dia bertanding, belum jadi ahli Dewan Undangan Negeri, Manoharan Malayalam, DAP. Dia ditangkap dengan 4 orang rakan dia di bawah ISA. Aktiviti-aktiviti dikatakan berlanggar undang-undang di bawah Hindraf. Dia ditahan di bawah ISA dan kemudian berlaku pilihan raya. Dia menjadi calon.
Dan dia menang pilihan raya semasa dia duduk dalam. So bila dia menang pilihan raya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Damansara, maka dia buat permohonan dia nak pergi. Penjara tak bagi. Okey. Jadi at the end of the day, ramai rakyat suka sekali lagi terkeliru. Sama ada secara ketidakpengetahuan, itu sebab kita kena jelaskan, secara emosinya, atau secara emosi, ataupun dikelirukan oleh ahli politik yang tidak semak perundangan. Ahli politik yang tidak semak perundangan. Jadi walaupun kerusi dia pegang, ahli parlimen masih belum kosong, maka wakil-wakil dia, pegawai-pegawai dia di pekan melaksanakan tugas dia bagi pihak dia sebagai ahli Dewan Parlimen. Dan kalau penjara tak bagi, dia tak boleh pergi parlimen. Dan kalau dia nak pergi juga, maka cabarlah di mahkamah, biar mahkamah buat keputusan. Dan kemudian kita tengok macam mana. Okay, jadi walaupun kerusi dia digantung, masih dia punya, tidak bermaksud dia boleh pergi. Dan tidak bermaksud kena ada warden bawa gari duduk sebelah dia, atau duduk di lantai, atau berdiri di belakang. Tidak. Undang-undang bukannya kaldai. The law is not an us. So don't treat the law as an us. Baik, Tuan Hanif, kalau sekiranya contohlah macam as di situ kalda ya, bukan belakang. Okey, Tuan Hanif, kalau sekiranya lah kita tengok, okey, ini salah satu situasi ingin saya bertanya. Kalau sekiranya contohnya seseorang itu masih menunggu pengampunan diraja dalam tempoh contohnya 2 tahun, tiba-tiba ataupun dalam setahun, tiba-tiba SPR merasakan bahawa sebab lambat lagi PRU, maka SPR rasa adakah SPR mempunyai kuasa untuk mengosongkan kerusi itu untuk diganti dengan orang lain, memandangkan lambat lagi PRU contohnya, ataukah ia melanggar perlembagaan atau bagaimana Tuan? Yang pertama sekali, apabila ada pengguguran kerusi disebabkan peruntukan perkara 481 tadi yang kita sentuh, hukuman dan sabitan yang melampaui jumlah tersebut, orang yang mengisytiharkan bahawa kerusi itu kosong di bawah perlembagaan adalah speaker. Sebab itulah Datuk Azhar Harun telah melakukan perkara yang paling betul. Dia memberi kenyataan rasmi. Sebab dia yang boleh maklumkan, boleh umumkan kerusi mana sudah kosong ke belum. Cuma dia speaker. Dan bila dia umumkan kerusi kosong contohnya, maka baru SPR akan mengeluarkan writ jika nak buat PRK. Tapi dalam keadaan sekarang ni untuk pekan, sebab dekat sangat, sebab dah kurang pada 2 tahun, penggal 14 ni, tidak perlu pun ada PRK. So isunya menjadi akademik. Tetapi apa yang saya nak sentuh di sini, yang mana saya perlu nyatakan perkara yang betul, kita perlu sahkan dan perlu kita hormati, di mana Azhar Harun telah memberi kenyataan yang bukan saja bertanggungjawab dikeluarkan, yang tepat dan betul, iaitu apabila dia mengatakan bahawa kerusi Najib Razak belum kosong kerana dia failkan pengampunan diraja melalui kenyataan dia pada 5 September, itu tepat dan betul. Dan kemudian dia tambah 2 hari kemudian, pada 8 September, mengatakan memandangkan peguam Najib telah menulis dan memaklumkan semakan juga telah difailkan, maka di bawah 484B pun kerusi dia tidak terkosong. Dia bertanggungjawab memaklumkan peruntukan perlembagaan. Di sini rakyat kena faham, ini bukan keputusan Azhar Harun. Azhar Harun tak berhak mengatasi perlembagaan. Ramai yang mengatakan bagaimana Azhar Harun boleh tidak kosongkan kerusi, sebab Azhar Harun tidak mempunyai kuasa untuk menyelewengi peruntukan perlembagaan. Perlembagaan yang cakap macam tu. Baru-baru ini ada pihak pemberita tanya pendapat, bagaimana kalau kita percaya peruntukan itu tidak adil atau saksama, untuk membiarkan seorang yang jatuh hukuman boleh tunggu jadi ahli Dewan Parlimen walaupun menghadapi hukuman seperti ini. Caranya 2. 1, minta pindaan dibuat kepada perlembagaan. Tapi pindaan kepada perlembagaan 2/3. Tidak mungkin Ismail Sabri boleh bawa pada 3 Oktober ke atas pindaan usul pindaan rang Undang-Undang Pindaan Perlembagaan 2022. Sekarang kalau dia bawa pun tak mungkin dia dapat sokongan 2/3. So practicality dia tidak ada. Tapi pada masa yang sama, itu sebab saya mengatakan mungkin sudah tiba masanya untuk lembaga pengampunan tanpa pindaan perundangan membuat suatu kriteria untuk manakah permohonan yang akan masuk senarai, yang manakah yang tidak lepas pun untuk masuk senarai. Itu sahaja cara dia. Tapi akhir kata
untuk melengkapkan jawapan. Azhar Harun betul dan tepat, dan saya mengucapkan syabas kerana perkara itu dilakukan tanpa gundah ganjara, tanpa mengambil kira sama ada orang suka atau tidak dengan keputusan itu. Keputusan yang tidak popular, yang betul tetap keputusan yang berperlembagaan. Keputusan tidak boleh mengikut minat orang. Yang right is right, wrong is wrong. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Kita